Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Faziz bin Muhammad Patahan, nombor metrik 17148172 akan membentangkan video refleksi berkenaan segala perkara yang telah saya pelajari di dalam subjek IIU 3003 Pengurusan Industri Halal sepanjang SEM 1 ini. Kita juga tahu yang populasi manusia akan sentiasa bertambah seiring dengan kemajuan teknologi pada masa kini. Agama Islam juga berkembang dan umat Islam juga bertambah bilangannya. Jadi, permintaan kepada produk halal juga akan sentiasa tinggi kerana Islam amat titik beratkan isu halal haram dalam kehidupan seharian seseorang yang bergelar Muslim. Islam juga menggalakkan umatnya sentiasa membeli produk halal, bersih dan suci sebelum menggunakan produk tersebut untuk mengelakkan diri dari terjerumus ke lembah kemudaratan. Dalam kandungan subjek ini juga, saya mempelajari sejarah persediaan halal Malaysia yang bermula sejak tahun 1974 serta perkembangannya dari tahun ke tahun. Tambahan pula, saya juga dapat tahu apa asal-usul logo halal yang kita gunakan sekarang dan juga apa standard dan kriteria yang diperlukan untuk mendapat sijil halal serta mengetahui apa peranan setiap jabatan dalam negara ini yang bekerjasama dengan JAKIM dalam menentukan proses halal. Tambahan pula, persediaan halal dalam Malaysia mengandungi piawaian yang tinggi. Pengiktirafan pengesahan status halal oleh JAKIM juga adalah popular dan diiktiraf oleh global. Sekiranya sebelum ini logo halal JAKIM itu kita pandang hanya sekadar logo halal saja. Kini saya mampu memahami dan menerbitkan beberapa maklumat pada logo halal tersebut. Contohnya, ada perkataan halal dalam jawi dan umi di tengah logo halal tersebut. Dalam pada itu, saya juga dapat tahu bahawa persediaan halal teraplikasi dalam pelbagai aspek seperti produk sembelihan, industri farmasetikal, premis makanan atau hotel dan sebagainya. Begitu juga dengan standard halal yang telah diperkenalkan oleh Malaysia. Antaranya ada MS1500 untuk makanan dan minuman, ada MS2424 untuk farmasetikal dan MS2200-1 untuk kosmetik. Seterusnya, setelah mengenali pengenalan kepada industri halal Malaysia, saya juga dapat sedar tahu potensi Malaysia dalam industri halal sama ada dalam peringkat domestik ataupun global. Saya juga didedahkan apakah agensi yang berada di belakang kemajuan sektor halal negara, di mana banyak agensi kerajaan swasta yang menyokong Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM dalam mengeluarkan persejilan halal di Malaysia seperti yang pertama, Halal Industry Development Corporation (HDC) yang menyelaras pembangunan industri halal Malaysia. Yang kedua, Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM yang mengesahkan keselamatan produk makanan, suplemen dan juga perubatan. Yang ketiga, Jabatan Perkhidmatan Veterina iaitu JPV, iaitu badan yang bekerjasama dengan pihak KKM dan JAKIM dalam memastikan bahawa prosedur penyembelihan adalah mengikut hukum syarak. Yang keempat, Majlis ataupun Jabatan Agama Islam Negeri iaitu badan yang berautoriti yang dipertanggungjawabkan dalam urusan halal di Malaysia. Yang kelima, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan iaitu KPDN KK yang memantau atau pengaksaan undang-undang yang berkaitan penggunaan logo halal. Dan yang terakhir, yang keenam, Kastam Diraja Malaysia iaitu KDRM yang mengawal kemasukan barang-barang ke Malaysia dari luar negara. Jadi jelaslah bahawa usaha sama komitmen semua dan usaha semua pihak swasta dan juga kerajaan amat diperlukan dalam memastikan industri halal Malaysia sentiasa unggul di peringkat antarabangsa. Di samping itu juga, saya juga dapat tahu mengenai akta yang berkaitan dengan industri halal seperti
Akta Perihal Dagangan 2011, di mana akta ini menyatakan apabila suatu makanan atau barang diperihalkan sebagai halal, ia bererti makanan atau barang itu tidak mengandungi apa-apa benda yang najis mengikut hukum syarak dan fatwa. Seterusnya, sistem pensijilan halal juga mempunyai kelebihan di mana ia memberi kepastian kepada pelanggan atau pada pengguna Muslim yang mana makanan yang dihidangkan adalah halal dan selari dengan perundangan Islam. Bagi pengguna Muslim, label halal akan membuatkan mereka berasa lebih yakin dengan produk, memandangkan pensijilan halal akan menjamin kepatuhan syariah dan status halalnya. Setelah mengikuti subjek ini juga, saya dapat menyimpulkan subjek ini adalah relevan dengan keperluan industri semasa di mana cakupan silibus subjek ini memenuhi permintaan pasaran dan berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran. Kita sedia maklum, sesi pada kali ini Malaysia masih berada dalam era peralihan pemulihan dari pandemik ke endemik. Jadi masih banyak institusi yang tidak bersedia menjalankan aktiviti kuliah fizikal. Namun alhamdulillah, Universiti Malaya dan Akademi Pengajian Islam pada kali ini membenarkan pelajar ke kampus bagi mengikuti pembelajaran secara hibrid. Namun, kaedah pembelajaran secara hibrid ini juga ada sudut positif dan negatifnya. Contoh dari sudut positif, pelajar semakin aktif menggunakan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbanding sebelum kedatangan COVID. Semua orang dah celik IT dan tidak buta teknologi. Cumanya, setiap aspek positif itu juga ada negatifnya, di mana pelajar kurang menyertai kuliah secara atas talian, seperti ada yang leka ketika kelas ataupun melakukan aktiviti lain semasa mengikuti kelas dalam talian. Selain itu, pelajar juga kurang menggunakan peluang yang ada untuk pergi ke perpustakaan secara fizikal kerana kebanyakannya berorientasikan atas talian semata-mata. Perkara ini harap ditambah baik dalam rangka pengajaran dan pembelajaran bagi kursus ini pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Saya akhiri video ini dengan ucapan terima kasih kepada Dr. Raihan dan Dr. Saadan kerana mengajar saya sepanjang semester 1 sesi 2021-2022 pada kali ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.